sebenarnya dengan pasal fobia tu. Tapi pasal awal tadi kan saya kata bila situasi tau. Nak pula bila kita tengok haiwan berbulu macam rakun tadi besar. Sampai sekarang sebenarnya saya rasa seram sejuk. dia jinak sebenarnya mereka ni. Tapi bila tak biasa tu yang buatkan kita rasa luar biasa bila berdepan dengan haiwan ni. Kita dah bersama dengan Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Zahari, Pakar Sekretari Pusat Perubatan Universiti Melayan, nak bercakap mengenai fobia terhadap haiwan berbulu ni. Daripada episod sama, kita buka talian bebas tur kita 1800 886636. Pada anda yang nak berkongsi pengalaman atau ada pertanyaan kepada doktor, boleh hubungi kami. Okey, kita bersama dengan Dr. Muhsin. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Okay, doktor mungkin ada saksikan lah tadi kami bertiga di luar kan. Saya pun tadi takut. Lama-lama tu baru dia beranikan diri. Setelah doktor makin berani. Itulah yang saya tengok ni, semua tak ada apa kata animal phobia lah, tak ada siapa yang nampak takut pun, semua relax je. Walau bagaimanapun perkara ni sebenarnya ada kita juga temui dari masa ke semasa, tetapi kejadiannya taklah ramai lah, sebab kebanyakannya orang boleh elak, sebab dia bukan macam dia boleh elakkan binatang tu ataupun keadaan itulah, sebab dalam psikologi ni dia boleh jadi takut pada binatang, dia boleh jadi takut kepada keadaan, contohnya orang pergi tempat tertutup ke, sebab takut fobia juga tu. Ada yang tak boleh tengok darah pun ada juga macam tu, ada yang tak boleh pergi tempat tinggi. Jadi banyak kategori. Satu pada kategorinya macam takut pada binatang tadilah. Jadi haiwan berbulu yang kita dengan spesifikkan. Dan kalau ikut dalam berbulu, kalau ikut dalam yang cara klasik lah dalam psikiatri atau psikologi ni, biasanya dia panggil yang spider phobia ni memang beratus-ratus tahun benda tu dah berlaku pada manusia kan. Jadi kalau lihat kenapa fobia ataupun takut yang amat sangat ni terjadi, dia ada dua kategori lah kalau nak kata. Yang pertama tu macam tadi saya terdengar masa kecil kena kejar anjing kan. Jadi macam kena kejar anjing, jadi pada umur yang terlalu muda masa tu tak mungkin otak tu secara psikologi tak develop betul-betul lagi, jadi dia akan meningkatkan tamprin. Jadi tamprin ni seolah-olah itulah tindak balas seterusnya. Jadi dia ada fobia. Tapi yalah, ada juga satu lagi teori mengatakan bahawa manusia ni memang dia sejak beratus-ratus tahun dulu, dia panggil evolutionary theory, maknanya the evolution. Daripada awal binatang ni meninggalkan kesan kepada manusia itu sendiri, maknanya membahaya contoh dia, ataupun boleh meninggalkan penyakit contohnya. Jadi lama-kelamaan dia elemen persekitaran tu macam tu, sebab daripada turun-temurun macam tu, campur elemen genetik, dia signal tu pas dekat genetik. Jadi ada tu, sebab dia kata macam dekat US ada setengah tempat tu ular memang tak ada, tapi ada orang yang takutkan ular, dia tak pernah jumpa ular, dia mungkin tengok dalam TV saja. Jadi benda tu boleh berlaku juga. Okey, dan itu ular lah. Sebenarnya ular ni dia ada bisa dia dan sebagainya. Tapi ada satu pemanggil kita ni, kucing. Takut dengan kucing. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Salam. Okey, boleh kongsikan dengan kami fobia dengan kucing katanya. Dulu masa kita masih darjah rendah kan. Tengah tidur kan, itu kucing dia macam ada kuku dia kena dekat muka kan. Sampai sekarang saya memang takut dengan kucing. Lepas tu saya mesti takut dengan binatang yang ada kuku tajam. Kuku tajam. Kira nak nampak kucing tu terus lari ke menjerit ke macam mana? Kalau dia kucing datang dekat dekat kaki kan, dia gesek-gesek kan, saya terus menjerit, lepas tu lari je. Maknanya Liza tak takut dengan bulu, tapi dengan kuku dia. Kuku sebab fobia kena kena cakar lah. Jadi Liza sebenarnya takut dengan kuku ni nak diatasi ke Liza nak selama-lamanya takut dengan kuku kucing ni? Ke nak tanyakan doktor soalan macam mana nak mengatasi, ke memang Liza nak selama-lamanya nak takut dengan kuku ni? Nak mengatasi lah, macam mana nak mengatasi takut kena cakar tu lah. Tapi kadang-kadang kita ada macam ingin nak bermanja dengan kucing lah, tapi itulah satunya takut kena cakar tu lah. Tapi Liza ada keinginan lah nak manja dengan kucing, nak belai kucing. Sebab kita tengok kalau kucing dia bulu cantik-cantik kan, dia nak bawa, nak belai dia, tapi itulah takut kena cakar je. Okey. Ada soalan dengan doktor?
Liza. Okay, saya macam Liza juga. Saya ada keinginan nak belai kucing, nak tengok kucing yang comel, tapi saya tidak boleh dengan yang berbulu. Macam Liza, dia takut dengan dia punya kuku. Jadi komen doktor macam mana? Okey, jadi macam berbulu spesifik takutkan binatang macam kucing ke anjing ke yang ada bulu, mungkin ada elemen macam dia dah semula jadilah macam tu. Jadi mungkin geli dan sebagainya. Jadi memang ada rawatan. Saya rasa yang Nurliza tadi pun dia ada tanya, dia nak kan, tapi dia macam nak, mana. Jadi ada rawatan lah yang boleh digunakan. Jadi kebanyakan rawatan kita tak kata ni macam penyakit punya lah. Ini macam kita behavioral therapy ataupun terapi kelakuan, nak memperbaiki persepsi minda kita lah dalam konteks spesifik fobia tadi, kepada bulu kucing ke, pada kuku kucing tadi. Sebenarnya bukan semua kucing akan mencakar kan, tapi disebabkan trauma, pengalaman trauma masa kecil ke, masa tu dia jadi tamprin tu, dia susah nak kikis. Jadi antara pendekatan digunakan kaedah dia panggil flooding ni, majoriti kucing tak cakar. Jadi dia kena elakkan bukan elakkan, dia kena menjauhkan, dia macam avoidance tadi. Mana dia jumpa kucing, dia cuba lari. Jadi kalau jumpa dengan orang yang buat rawatan ini, dia bagi kucing yang jinak lah, macam kucing tadi yang nampak yang main tadi kan, gambar tadi. Jadi kucing tu pasti tak cakap. Jadi bagi kucing tu dekat dia, dan bukan sekali lah, beberapa kali. Mula sekejap, mesti pada peringkat permulaan tu dia punya hati berdebar-debar lah, aku kena cakar lagi ni cakap kan. Tapi mungkin hari pertama tu setengah jam sahaja dia main dengan kucing, tapi mesti ada orang dekat situ lah. Nanti dia sendiri pun dia susah juga. Jadi hari kedua mungkin 2-3 jam dengan kucing tu, macam itulah. Jadi beransur-ansur. Itu dia panggil exposure therapy lah. Dan ada juga kaedah yang menggunakan macam dia, bila dia pegang kucing tu, dia kena belajar cara mententeramkan diri dia jugalah. Jadi mula-mula yang sejam tadi dia belajar relax, lepas tu dia mungkin kalau dia relax dengan muzik, dia dengar muzik balik contohnya. Jadi kita saya pernah dulu bila cakap pasal doktor exposure ni, selalu saya ingatkan saya takut dengan orang sawa tak. Pernah buat liputan, tapi saya diajar betul, mula pegang satu jari, mula pegang dua, mula pegang tiga. Saya rasa ada kena 4 jari, lama-lama kita boleh kita geli. Kalau nak termkan, ada kaedah dia ada tadi flooding, kita bagi terus banyak, tapi itu berisiko tinggi. Kemudian ada dia panggil unconditioning terapi, maknanya kadang-kadang kita buka pintu, kita ternampak ular contoh pada perkemahan. Jadi kita lepas tu jadi nak masuk rumah orang ke apa, kita tak berani buka pintu, takut ada ular kat belakang. Jadi buka pintu tu sama dengan jumpa ular lah. Jadi kita kaedah tu dipergunakan untuk mengelakkan, mengurangkan fobia tu tadi. Ataupun kaedah yang ketiga macam tadi, mula tengok gambar, ataupun kalau ada bunyi, dengar bunyi dulu. Kemudian tengok nampak dia dekat depan, kemudian sentuh belai saja. Itu pun ada juga, itu dia panggil systematic desensitization. Jadi perlahan juga. Jadi ini kaedah-kaedah utama lah. Jadi drastik memang tak boleh doktor? Dia tak boleh. Yalah, dia dah bertahun-tahun ada kan, dia tak boleh magic lah. Jadi kita ada takut kucing, dan ular ni ada fobia cicak pula daripada Johor Bahru ni. Hello, Assalamualaikum. Hello, Fahana. Hello. Fahana daripada Johor Bahru. Takut cicak ya? Sebab apa tu? Ya, saya. Kenapa ada insiden dengan cicak ke sebelum ni? Ya, masa dulu saya ada duduk dekat rumah kampung lah kan. Lepas tu saya tengah tengok TV, duduk dekat kerusi macam tu. Tiba-tiba cicak tu jatuh dari sini, terus jatuh dekat tangan tau. Dekat tangan? Terus saya macam melenting. Lepas tu memang takut sangatlah dengan cicak. Dia bila tengok je terus macam melari ke, ataupun macam tengok tu tenung dia dulu ke, macam mana? Saya tenung dulu. Tapi kalau macam dekat TV, contohnya ada cicak dekat cermin tu ke kan, saya cepat-cepat lari lah. Sekarang masih lagi macam tu ya Fahana? Ya? Sekarang masih lagi takut pada cicak? Memang takut. Takut. Ada cuba tak untuk mengatasi untuk berdepan dengan cicak? Dulu macam sebab dia rasa jatuh dekat tangan kan, dia rasa macam terlampau fobia lah sampai sekarang.
sekarang. Dia jatuh tu lama ke dia duduk dia hinggap lama ke dia terus meloncat balik? Dia macam jatuh dari ceiling tu, terjatuh dekat atas tangan. Lepas tu saya terus macam terbangun dari tempat duduk tu lah. Umur berapa kejadian tu? Umurnya berapa? Masa tu? Sekolah lagi lah. Tingkatan 4, 5 macam tu lah. Doktor tanya pukul berapa kejadian tu, ingat tak? Umur? Kata 5. 4, 5. 45. Okey. Terima kasih Farhana. Tetapi memang iyalah doktor, kan kebanyakannya insiden yang menyebabkan orang fobia dengan haiwan. Masa umur kanak-kanak, remaja, biasa itulah yang meninggalkan thumbprint tadi lah. Tapi isu dia sekarang ni macam dengan cicak tadi, saya tak tahu perlu terapi ke tak. Berapa kali cicak datang atas kita dan berapa kali kita nak pegang cicak kan. Kucing tu mungkin praktikal kita rasa binatang kesayangan ramai orang kan. Jadi bolehlah untuk nak belajar mengatasinya kan. Jadi memang kalau ikut ada research je buat dia dekat US, kita tak ada kat Malaysia researchnya tu. Dia menunjuk, dia buat survey, dia kata dalam masyarakat ada 10% yang takutkan bekas binatang, fobia pada sesuatu keadaan termasuk binatang. Tapi kalau dalam kategori binatang tu paling banyak orang takut sebenarnya adalah ular lah. Lepas tu dia macam beast, lebah kan, spider tak banyak sangat. Kemudian ada macam anjing pun ramai. Lagi satu tikus, ramai orang takut. Itu berbulu juga tu, yang kecil kan. Jadi kalau tengok ni macam tikus tu contohnya, pertama musuh geli lah tengok tikus tu. Banyak orang tengok tikus, setengah orang tadi kan binatang tadi gerak berbulu tu mesti ada yang geli kan. Tapi saya rasa macam tikus tu mungkin pada peringkat awalnya manusia tahu dia bawa penyakit macam lipas, tikus sebagainya. Jadi di situ permulaan kenapa manusia itu belajar sendiri kan, evolution sampai jadi takut dekat binatang tu. Kemudian dia pass over lah dari satu generasi ke satu generasi macam tu. Jadi itu satu daripada keadaannya lah. Selain daripada tadi macam binatang, kalau takut harimau, siapa tak takut pun memang tak normal juga. Itu mungkin berpenyakit juga. Jadi boleh takut lah. Satu lagi doktor, sedikit kaitan antara alahan dengan haiwan berbulu ni, adakah dia faktor fobia juga ke, atau sebab minda tu yang dah set ke atau alahan ni penyakit, bukan dibuat-buat, maksudnya bukan psikologi dan sebagainya, tapi lebih kepada biologi ataupun sistem badan sendiri tidak dapat menerima. Setengah orang memang alergik dengan bahan berbulu ni, macam kucing ke apa-apalah yang berbulu. Jadi itu memang serius, perlu dielakkan. Memang tidak boleh berada dengan pertama kalau dia dah fobia kat kucing, kemudian dia pula ada alahan dengan kucing, memang kata tak payah buat terapi lah, dia elakkan sentuh kucing tu. Okey, terima kasih kita ucapkan pada Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Zahari, pakar psikiatri Pusat Perubatan Suria, datang. Terima kasih datang untuk kita bercakap mengenai fobia ni terhadap haiwan berbulu. Macam mana ni dalam terapi nak diagnos alahan dan fobia. Itu memang biological. Okey. Selepas ni kita nak bersama dengan siapa?